Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Dalam modul ini, kita akan membincangkan tentang prinsip asas penerbangan drone dan modul ini penting untuk kita mengetahui asas pergerakan drone bagi mengawal penerbangannya dengan baik dan selamat. Saya J. Suman. Terdapat 6 parameter atau jenis gerakan drone dalam udara yang disebut sebagai 6 darjah kebebasan atau dalam bahasa Inggeris 6 degree of freedom. Singkatannya kita panggil 6 DOF, 6 DOF. Mari kita lihat satu-satu pergerakannya. Pergerakan yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima dan keenam. Pergerakan yang pertama adalah pergerakan drone di mana drone ini akan bergerak ke hadapan dan ke belakang. Dalam contoh ini, saya menggunakan pergerakan hadapan dan ke belakang pada paksi X. Sebenarnya, dia boleh saja pada paksi-paksi yang lain, asalkan pergerakannya adalah ke hadapan dan ke belakang. Dan kalau kita lihat di drone ini sedang menghadap ke hadapan dalam paksi atas paksi X. Pergerakan yang pertama iaitu pergerakan ke depan dan ke belakang seperti ini. Kemudiannya, drone ini juga boleh bergerak pada pergerakan yang kedua pada paksi X ke kiri dan ke kanan. Pergerakan yang ketiga pula adalah drone dapat bergerak pada paksi Z iaitu ke atas dan ke bawah. Itu adalah 3 pergerakan yang pertama iaitu pergerakan yang melibatkan garis yang lurus ke depan, ke belakang, ke kiri, ke kanan, ke atas dan ke bawah. 3 lagi pergerakan seterusnya yang kita akan tunjukkan adalah pergerakan yang melibatkan putaran. Pergerakan yang 4 adalah rewang atau dalam bahasa Inggeris yaw. Yaw to the right, yaw to the left. Merewang ke kanan dan ke kiri. Kemudiannya pergerakan yang kelima adalah oleng. Oleng ataupun dalam bahasa Inggeris roll to the right, roll to the left. Dan pergerakan yang terakhir adalah anggul atau dalam bahasa Inggeris pitch. Pitch ke depan dan pitch ke belakang. Maka lengkaplah 6 jenis pergerakan, iaitu 3 pergerakan yang pertama di sini adalah pergerakan dalam garis lurus. 3 pergerakan yang seterusnya melibatkan pergerakan yang berputar. Untuk mengawal penerbangan drone, kita perlu menggunakan pengawal isyarat radio atau kita panggil dalam bahasa Inggeris radio controller. Gambar rajah ini menunjukkan radio controller jenis mode kedua, mode 2, di mana stick kiri berfungsi untuk mengawal pergerakan rewang, yaw to the right, yaw to the left, seperti ditunjukkan dalam animasi sebelum ini. Dan stick kiri ini juga berfungsi untuk mengawal pergerakan throttle up dan throttle down di mana drone bergerak ke atas dan ke bawah. Manakala stick kanan pula berfungsi untuk mengawal anggul, pitch. Pitch down apabila pitch down di mana drone akan bergerak ke hadapan. Pitch up di mana drone akan bergerak ke belakang. Dan stick kanan ini juga berfungsi untuk mengawal drone pada pergerakan roll right atau oleng ke kanan, roll to the left, oleng ke kiri. Pengendali drone atau drone operator akan menggunakan stick kiri dan stick kanan secara serentak bagi mengawal pergerakan drone pada 6 darjah kebebasan. Ya, 6 DOF, 6 degree of freedom di ruangan udara. Sekarang, mari kita lihat bagaimana motor dan berbilang atau bahasa Inggeris propeller bekerja untuk menggerakkan drone. Sebelum itu, perhatikan arah putaran motor 1, 2, 3 dan 4. Motor 1 dan motor 3 berputar mengikut arah jam iaitu clockwise. Manakala motor kedua dan motor keempat berputar pada lawan arah jam iaitu counterclockwise. Motor 1 dan 3 clockwise, motor 2 dan 4 counterclockwise.
Untuk menerbangkan drone ke atas ataupun throttle up, kita memerlukan kesemua motor 1, 2, 3 dan 4 mesti berputar pada kelajuan yang sama. Untuk itu, mari kita labelkan dahulu warna biru menunjukkan bahawa putaran ini adalah putaran yang perlahan. Manakala warna merah pula menunjukkan putaran motor yang laju. Sekarang, kesemua 4 motor sedang berputar pada kadar yang laju. Dan apa akan terjadi kepada drone ini? Drone ini akan terangkat dan terbang naik. Yang kita panggil sebagai throttle up. Mari kita lihat animasi ini. Drone tersebut akan naik ke udara dan mampu terapung. Terapung kita panggil hover di udara. Ini adalah disebabkan oleh daya tujahan atau bahasa Inggeris thrust force yang terhasil daripada 4 propeller dan motor tersebut. Sekarang, untuk mendaratkan ataupun menurunkan drone ini, kesemua 4 motor harus berputar dengan perlahan supaya berat drone ini akan menurunkan drone sehinggalah mendarat di atas tanah. Mari kita lihat. Apabila putar dengan lebih perlahan, maka drone akan turun. Maka pergerakan menegak ini, atas dan bawah, pergerakan ini melibatkan tiga keadaan, iaitu pergerakan ke atas, pergerakan ke bawah untuk mendarat, dan pergerakan terapung di udara, iaitu hover. 3 pergerakan. Untuk menggerakkan drone ke kiri, iaitu pergerakan oleng kiri atau roll left. Motor 2 dan motor 3 perlu berputar lebih laju dari motor 1 dan 4 supaya drone akan condong ke kiri atau bahasa Inggeris kita panggil tilt to the left. Apabila dia bercondong ke kiri, dia akan mula bergerak ke kiri. Mari kita lihat animasi ini. Apabila motor 2 dan 3 berputar lebih laju, maka drone akan roll to the left. Untuk menggerakkan drone ke kanan, iaitu pergerakan oleng kanan atau roll to the right. Motor 1 dan motor 4 perlu berputar lebih laju daripada motor 2 dan motor 3. Supaya kali ini, drone ini akan mencondong ke kanan dan mula bergerak ke kanan. Mari kita lihat animasi ini. Apabila motor berputar, motor 1 dan 4 lebih laju dari motor 2 dan 3, maka drone akan mencondong dan bergerak ke kanan. Untuk menggerakkan drone ke hadapan, iaitu pergerakan angle atau pitch. Kali ini, motor 3 dan motor 4 pada bahagian belakang drone perlu berputar lebih laju daripada motor 1 dan motor 2 yang berada di hadapan. Supaya kali ini, drone akan condong ke bawah dan mula bergerak ke depan. Perhatikan kali ini, kamera drone ini sedang menunjukkan bahawa drone ini sebenarnya sedang menghadap ke hadapan. Ya? Mari kita lihat drone ini terbang ke depan. Jadi apabila motor 3 dan 4 berputar lebih laju daripada motor di hadapan, iaitu 1 dan 2, maka drone akan mula bergerak ke depan. Kerana dia mula condong ke bawah. Ya, tengok kameranya sedang mengarah ke bawah. Ya, dia sudah mencondong ke bawah dan condong ini menyebabkan drone ini mula bergerak ke depan. Sebaliknya, untuk menggerakkan drone ke belakang, iaitu masih dalam pergerakan angle, iaitu pitch, kali ini dua motor yang di depan drone, iaitu motor 1 dan motor 2, perlu berputar dengan lebih laju dari motor yang di belakang, iaitu motor 3 dan 4, supaya drone ini akan mula mencondong ke atas. Dia terangkat ke atas sikit dan kemudian drone ini akan mula bergerak ke belakang. Mari kita lihat. Drone ini akan condong ke atas, kemudian dia bergerak ke belakang. Ya, disebabkan motor yang di hadapan 1 dan 2 ini berputar lebih laju.
maka daya tujahan daripada motor 1 dan 2 lebih tinggi daripada daya tujahan pada motor 3 dan 4. Hasilnya, drone ini mampu bergerak ke belakang. Untuk pergerakan rewang ke kiri atau yaw to the left, motor 1 dan motor 3 yang bersilang perlu berputar lebih laju daripada motor 2 dan motor 4 supaya drone akan mula rewang ke kiri, ya, yaw to the left. Dan harus diingatkan ini adalah pandangan atas top view kepada drone ini. Mari kita lihat apabila berlaku sedemikian, maka drone ini akan yaw to the left. Dia akan berpusing seperti ini. Sebaliknya, untuk pergerakan rewang ke kanan atau yaw to the right, motor 2 dan motor 4 pula yang perlu berputar lebih laju dari motor 1 dan motor 3 supaya drone akan mula rewang ke kanan, yaw to the right, seperti ini. Apabila motor 2 dan 4 lebih laju daripada 1 dan 3, drone akan rewang ke kanan, yaw to the right. Sebagai kesimpulan, rajah ini menunjukkan keseluruhan pergerakan drone dalam 6 darjah kebebasan, 6 degree of freedom atau 6 DOF. Seperti paling kiri sekali, yang ini, drone akan mampu terbang ke atas yang kita panggil throttle up, pergerakan ke atas, manakala ini pula menunjukkan pergerakan yang ke bawah apabila motor berpusing dengan lebih perlahan. Kemudian yang ini pula adalah pergerakan oleng, roll. Jadi dalam keadaan sedemikian, putaran motor sedemikian, maka drone akan bergerak ke kiri. Dan pada keadaan seperti ini pula, drone akan bergerak terbang ke kanan. Kerana motor yang pada warna merah ini lebih laju daripada yang sebelahnya. Dan pada pergerakan anggul, pitch pula, motor yang belakang berputar lebih laju daripada motor yang di hadapan, maka drone akan bergerak ke hadapan. Sebaliknya, motor di hadapan, iaitu motor 1 dan 2, bergerak lebih laju daripada motor yang di belakang, maka drone akan terangkat dan bergerak ke belakang. Pergerakan rewang pula, ataupun yaw, drone ini akan dilihat sedang berputar, yaw to the right. Ya, apabila motor 2 dan motor 4 berputar lebih laju daripada 1 dan 3, maka drone akan berrewang ke kanan, yaw to the right. Sebaliknya, drone akan yaw to the left, ya, yaw to the left, atau dia spinning lah, dia berputar, yaw to the left apabila motor 1 dan motor 3 yang bersilang dia berputar lebih laju daripada motor 2 dan 4. Ya, maknanya konsepnya bersilang di sini, ya. Jadi kalau perhatikan, sebenarnya pergerakannya motor-motor ini sebenarnya arah putarannya kena betul. Kenapa? Sekiranya putarannya tidak betul, drone tidak akan dapat terbang, ya, jika motor berputar pada arah yang salah. Contohnya kita ambil yang ini, ya, contohnya kita ambil ini. Motor 1 dan 3 berputar pada ikut jam, clockwise. Manakala motor 2 dan motor 4, dia kena berputar pada counterclockwise, lawan arah jam. Sekiranya salah satu motor ini tersilap, kita tersilap dan motor ini berputar pada arah yang tersilap, maka keseluruhan drone itu tidak akan dapat terbang. Sebenarnya, terdapat hukum fizik yang kompleks di sebalik penerbangan drone, iaitu prinsip Bernoulli dan hukum Newton yang ketiga. Tetapi secara ringkasnya, daripada perbincangan modul ini, kita dapat simpulkan bahawa pergerakan drone boleh dikawal dengan mengawal kelajuan putaran motor. Putaran motor inilah yang sebenarnya menyebabkan daya tujahan, thrust force. Maka dengan kawalan putaran motor ini, kita dapatlah mengawal dan menerbangkan
sesebuah drone. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.